Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berbahagia saudara pengurusi majlis, yang berhormat ahli-ahli, ketua-ketua parti Bersatu Blackout, tuan-tuan, puan-puan, hadirin sekalian. Saya diberitahu bahawa ramai orang di Malaysia ini keliru dengan keadaan politik. Mereka lihat politik ini dah kosong, tak tentu arah, tak pernah jadi perkara yang sebegini, iaitu parti yang menang kalah, parti yang kalah menang. Macam mana kita nak fikir ni? Tetapi itulah yang sudah berlaku. Parti yang menang sekarang ni tak jadi kerajaan, parti yang kalah jadi kerajaan. Kita ingin tahu kenapa dia jadi sebegini. Sebenarnya apabila BN kalah dalam pilihan raya ke-14, Najib berasa cukup takut kerana dia tahu kalau dia kalah, kalau dia tidak jadi kerajaan lagi, maka dia akan dipenjara kerana dia telah lakukan bermacam jenayah, curi duit, rasuah, bersihkan duit yang kotor, macam-macam lagi yang dilakukan oleh Datuk Seri Najib. Kalau nak kira charge dalam mahkamah, lebih daripada 100 kesalahan Datuk Seri Najib. Dia tak boleh lari. Apabila dia kalah, dia akan dihadapkan ke mahkamah dan besar kemungkinan dia akan tinggal dalam penjara agak lama. Menyedar akan kemungkinan ini, Datuk Seri Najib cuba mencari jalan supaya dia dapat jadi kerajaan walaupun sudah kalah. Sebab itu, dengan serta-merta dia menghubungi parti PAS untuk mengadakan satu pakatan mereka untuk menubuh kerajaan UMNO dan PAS. Malangnya jumlah tak cukup untuk mendiri kerajaan, dan dia terpaksalah terima bahawa Parti Pakatan Harapan yang akan jadi kerajaan. Tetapi dia tidak berhenti daripada percubaan untuk menjadi sebahagian daripada kerajaan juga. Maka dia telah mengeluarkan pendapat-pendapat yang amat menarik. Katanya dia bosku. Kita pun heran, apa dia bosku ni? Rupa-rupanya bila jadi bos, curi pun tak apa. Jadi kata dia, apa nak malu? Yang curi ni bosku, tak malulah. Jadi pemimpin pun boleh, jadi Perdana Menteri pun boleh, kerana dia bosku. Satu lagi pendapat yang dia bawa untuk menakutkan orang Melayu. Kononnya dalam kerajaan ini terdapat parti DAP. Parti DAP ini akan hancurkan orang Melayu. Dan masing-masing rasa takutlah. Ramai nak tengok DAP nak hancur Melayu ni. Tuan-tuan dan puan-puan, Melayu tak mudah dihancur.
Ya, kita ada kelemahan tertentu. Tetapi kalau kita lihat sejarah kemudian ini, orang Melayu lawan dengan komunis yang bersenjata. 12,000 orang komunis bersenjata. Mereka berperang dengan kerajaan, tetapi kita kalahkan komunis ini. Dan kita haramkan parti ini. Dia tak boleh bergerak lagi. Itu parti komunis. Saya bercakap dengan Nelson Mandela. Dia tanya saya, macam mana awak boleh kalahkan gorila komunis? Karena bagi Nelson Mandela, gorila tak boleh kalah. Saya jelas kepada dia bahawa kita berusaha menawan hati dan akal fikiran rakyat Malaysia. Sebab itu, by winning the hearts and minds of the people, maka orang sokong kita dan kita dapat tewaskan komunis. Itu orang Melayu. Tak mudah dihancur. Bahkan yang lawan mereka itu yang hancur. Orang komunis ni hancur sehingga sekarang ni tidak ada parti komunis lagi dalam Malaysia. Dan mereka tidak dapat bergerak sama sekali. Bukan itu saja. Pihak British nak buat Malayan Union, nak rampas negeri kita, nak jadikan sebuah negara yang terbuka kepada semua kaum. Sekali lagi, orang Melayu bantah, walaupun raja-raja mereka sudah tanda tangan serah negeri-negeri, tetapi rakyat bangun dan menentang penyerahan ini. Dan British terpaksa undur, kalah. Cuma 2 tahun saja dapat mengadakan Malayan Union. Dengan British, kita boleh menang. Walaupun kita bukanlah orang kaya. Hanya kerana kita bersatu saja kita menang. Dan banyak lagi yang menunjuk bahawa orang Melayu mampu mempertahankan diri mereka. Kita diserang oleh penyangak mata wang pada tahun 1997, 1998. Nak bagi jadi kita ini miskin. Apabila miskin, kita terpaksa minta bantuan. Dan kita terpaksa serah ekonomi kita kepada IMF dan World Bank. Kita tidak tunduk. Kita patahkan serangan mereka. Kita buat cara kita untuk pulihkan negara kita. Dan kita berjaya. Ini 3 contoh. Banyak lagi contoh yang boleh saya tunjuk. Bahawa walaupun orang Melayu ini ternampak lemah, tetapi mereka sebenarnya mampu mempertahankan diri mereka. Dan tak mungkin mereka dihancur oleh sebuah parti politik. Bandingkanlah, Empire British tak boleh lawan. Penyangak mata wang seluruh dunia kalah. Komunis kalah. Semua ini kita mampu buat dengan syarat kita bersatu. Kalau kita bersatu, tak ada siapa yang boleh hancurkan kita. Tetapi Najib bercakap berkenaan dengan kehancuran orang Melayu oleh DAP ini, dan ada orang Melayu yang percaya. Betul percaya ke tak betul tak tahulah. Tapi mereka kata, kita mesti hancurkan, kita mesti singkir DAP. Kerana DAP dalam kerajaan Pakatan Harapan ini menguasai Pakatan Harapan. Tak benar, tuan. Mereka tidak menguasai. Saya tak perlu nak cerita panjang. Tetapi saya boleh cerita panjang tentang
Pengalaman saya semasa jadi Perdana Menteri dalam kerajaan PH, Guan Eng, DAP, tak boleh buat sesuatu apapun melainkan dipersetujui oleh Kabinet dan akhirnya dipersetujui oleh saya. Saya tak bersetuju kalau mereka buat sesuatu yang merugikan orang Melayu. Inilah kuasa yang ada kepada orang Melayu. Dalam Kabinet Pakatan Harapan, DAP ada 6 menteri. Kita ada 22 menteri. Dan tak mungkin 22 menteri ini tunduk kepada 6 menteri. Guan Eng, ya memang dia bijak, tetapi dia pun tidak boleh lakukan sesuatu yang tidak disetujui oleh kita. Menghancurkan orang Melayu oleh sebuah parti politik tak mungkin. Sepatutnya kita sedar bahawa ini bukan apa yang boleh berlaku, tetapi ini adalah usaha Datuk Seri Najib untuk menakutkan orang Melayu supaya kita akan jatuhkan kerajaan Pakatan Harapan. Kalau jatuh kerajaan Pakatan Harapan, maka DAP pun jatuhlah bersama. Bagaimana? Bagaimana nak jatuhkan kerajaan Pakatan Harapan? Dia menghasut pemimpin-pemimpin Parti Bersatu dengan memberi gambaran bahawa Parti Bersatu akan terus berkuasa. Mereka bahkan mencadang supaya kita keluar daripada Pakatan Harapan, kerajaan Pakatan Harapan jatuh dan kita tubuh sebuah kerajaan baru bersama dengan PAS dan UMNO, parti yang kalah. Saya tak berminat untuk berbuat demikian kerana saya tidak percaya sesiapa boleh dengan mudah hancurkan orang Melayu. Sebab itu saya menolak tawaran supaya saya ini jadi Perdana Menteri bagi pakatan ini, bagi parti yang nak ditubuh ini. Malangnya dalam parti kita terdapat orang yang nampak peluang nak jadi Perdana Menteri. Itulah sebabnya yang saya dengan Muhyiddin terpaksa berpisah. Ini parti bersatu. Dengan perpisahan ini kita jadi parti yang pecah, bukan bersatu lagi. Dia pilih untuk kerjasama dengan Najib, tidak dengan saya. Dia pilih Najib. Yang dulu menjadi musuh dia, sekarang jadi kawan dia. Dan dia dapat menubuhkan kerajaan yang mana terdapat dalam kerajaan ini ialah UMNO dan Datuk Seri Najib bersama dengan parti PAS. Jadi parti yang kalah sekarang ini jadi kerajaan, parti yang menang tak dapat jadi kerajaan. Ini bermakna bahawa kita telah khianati rakyat. Kerana rakyat nak supaya kita jatuhkan kerajaan Najib. Tetapi sekarang ini kita, sebahagian daripada kita kerana tamak sudah berusaha menghidupkan semula Datuk Seri Najib dan Parti UMNO. Sebab itulah sekarang ini kita dapati parti yang kalah menang, parti yang menang kalah. Tuan-tuan dan puan-puan, saya dikatakan telah letak jawatan. Tuan-tuan dan puan-puan, apabila Parti Bersatu keluar daripada Pakatan Harapan, maka jatuhlah Pakatan Harapan. Kerajaan Pakatan Harapan jatuh. Apabila kerajaan itu jatuh, bermakna menteri-menteri Kabinet juga jatuh. Semua menteri-menteri jatuh dan saya juga dah jatuh.
Kerana dikeluarkan Bersatu daripada Pakatan Harapan, jatuh kerajaan Pakatan Harapan, bermakna bahawa kami semua tidak lagi menjadi anggota kerajaan dan saya tidak lagi jadi Perdana Menteri. Tetapi saya terpaksalah menulis surat kepada Yang di-Pertuan Agong bahawa saya bukan lagi Perdana Menteri. Saya minta izin supaya saya lepaskan jawatan. Tetapi Agong minta saya jadi Perdana Menteri sementara. Dan saya pun terima kerana saya ingin lihat satu kerajaan baru ditubuh yang akan dapat ambil alih segala tugas daripada Pakatan Harapan. Jadi tidak benar yang saya ini letak jawatan. Saya terpaksa digugur, kerana Parti Bersatu keluar daripada Pakatan Harapan dan Pakatan Harapan jatuh, tidak lagi jadi kerajaan. Tetapi saya mempunyai alasan yang lain juga. Apa yang berlaku dalam Parti Bersatu ialah mereka merancang bersama dengan PAS dan UMNO, beberapa kerat daripada pemimpin Bersatu merancang untuk keluar daripada Pakatan Harapan. Saya dengar cerita tapi saya tidak bersetuju. Kerana saya dapati bahawa saya boleh jalankan tugas saya. Tetapi mereka rancang untuk keluar daripada Pakatan Harapan supaya kononnya Bersatu boleh ambil alih kerajaan. Malangnya rancangan ini dibuat oleh Presiden kita, Tan Sri Muhyiddin Yassin, kerana dia berminat untuk jadi Perdana Menteri. Apabila dia tahu bahawa saya tak mungkin terima jawatan sebagai Perdana Menteri dalam pakatan dengan kerajaan kleptokrat, kerajaan pencuri seperti Najib dan beberapa orang lain, maka dia menawar dirinya supaya jadi Perdana Menteri. Saya bertanya kepada Muhyiddin berkali-kali, apakah awak sanggup bekerjasama dengan musuh awak? Dulu awak berperang dengan mereka. Dia hanya jawab, saya sanggup, kerana bagi saya politik lebih utama daripada prinsip. Perjuangan lama kita boleh lupa, kerana politik kita ada peluang jadi Perdana Menteri. Sebab itulah parti kita Bersatu ini berpecah dua. Satu pihak mengikut Tan Sri Muhyiddin dan dianya jadi Perdana Menteri. Satu pihak lain tidak bersetuju, dan hari ini saya dapati ramai yang ada di sini ada kerana kita tak bersetuju dengan Muhyiddin punya tindakan. Dia mengkhianati janji-janjinya kepada rakyat. Ini yang berlaku ini, kita tidak puas hati kerana kita dapat tahu bahawa Muhyiddin menggunakan kuasanya untuk mendapat sokongan. Sebenarnya tak ramai pun yang sokong Muhyiddin, tetapi dianya memberi upah kepada ramai daripada pemimpin-pemimpin kita. Mereka dilantik menjadi menteri, timbalan menteri, pengurusi itu, pengurusi ini, dan dia turun sehingga ke bahagian dan kecawangan. Siapa yang menjadi ketua bahagian ditanya, apakah kamu sokong Muhyiddin ataupun tidak? Jika tidak, kami akan singkir kamu. Kalau ditanya apa asas penyingkiran ini, apakah dia mengikuti
perlembagaan kita. Muhyiddin tak peduli tentang perlembagaan. Dia Perdana Menteri, dia berkuasa dan dia singkir semua yang tidak bersetuju dengan dirinya. Sebab itu dia mampu mendapat sokongan. Tak banyak, cuma 2 orang lebih saja daripada parti lawan. Itu Muhyiddin. Dan sekarang ini dia menekan semua orang. Bahkan kalau dia adakan perjumpaan bersatu hitam ni, blackout ni, polis akan tanya, awak bahkan polis akan cuba nasihat supaya jangan hadir dalam perjumpaan parti blackout ini. Sepatutnya pegawai kerajaan tidak boleh diguna untuk parti, tetapi Muhyiddin mengguna pegawai polis dan MACC dan lain-lain untuk mengekalkan kedudukannya dalam kerajaan. Kita tak peduli kalau dia dapat mendirikan satu pemerintahan yang baik, tetapi kita dapati bahawa pemerintahan Muhyiddin ini tidak mengikut aturan-peraturan, tidak mengikut undang-undang negara kita ataupun perlembagaan parti kita. Inilah yang kita dapati sekarang ini, dan ramai daripada rakyat tidak senang hati dengan pemerintahan Muhyiddin. Hari ini kita menghadapi satu ancaman luar biasa, satu wabak yang terkena kepada seluruh dunia, juga mempunyai kesan terhadap negara kita. Untuk mengatasi masalah ini, cara-cara mesti dilakukan dengan baik supaya hasilnya tercapai. Berkenaan dengan wabak ini, kita bernasib baik kerana pada mula ada usaha untuk mengambil orang politik untuk menentukan tindakan-tindakan yang perlu diambil oleh kita untuk membasmi atau menyekat perkembangan wabak ini. Oleh kerana kita pilih seorang pakar, seorang ahli profesional untuk menguruskan pandemik ini, nasib baik kita berjaya. Tetapi di masa yang sama, ramai sudah rakyat yang jatuh miskin. Sebab apabila kita halang mereka daripada keluar daripada rumah, maka mereka tidak dapat bekerja, tidak dapat berniaga, dan mereka kadang-kadang sampai kebularan, tak ada makanan pun. Kerana ramai daripada orang kita ini yang mencari makan secara harian. Kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Tak kais esok, tak ada apa nak makan. Inilah yang berlaku dalam negara kita ini. Dan sekarang ini ramai daripada rakyat menjadi miskin dan segala bidang kerja tidak boleh diadakan. Untuk menangani masalah ini, kita perlu kepada pakar yang bijak dalam bidang ini. Selain daripada itu, kita juga menghadapi masalah ekonomi yang merosot. Ya, bagi kita tak mengapa. Kita kadang-kadang berasa walaupun ekonomi merosot, kita masih seperti lama, miskin seperti dahulu. Ini yang berlaku sekarang ini. Tetapi kita dapati bahawa kita sekarang ini dipandang rendah oleh dunia. Dulu Malaysia ini dikenali
sebagai harimau Asia. Kerana kita dapat bangunkan negara kita dengan baik. Tetapi di bawah Datuk Seri Najib, kita jadi sebuah kleptokrasi, iaitu negara diperintah oleh pencuri, penyangga. Dan sekarang ini kita dapati bahawa cara yang sama juga diguna oleh Muhyiddin Yassin, menggunakan wang untuk sogokkan. Dan kita dapati ramai daripada kita yang lemah semangat, yang imannya tak begitu kuat, walaupun mereka pada mulanya tidak bersetuju dengan tindakan Muhyiddin menjatuhkan kerajaan Pakatan Harapan, tetapi apabila dihulur wang ataupun jawatan yang bergaji tinggi, mereka lupa akan janji mereka, akan tugas yang perlu ditentukan, diteruskan oleh mereka. Ini bermakna bahawa negara kita ini sekarang ini diperintah oleh orang yang ada sebagai kerajaan kerana dapat duit, bukan kerana tugas untuk membangunkan negara kita. Tuan-tuan dan puan-puan, negara kita ini negara berbilang kaum. Kita terima hakikat bahawa di Malaysia ini terdapat kaum-kaum yang berbeza. Terdapat orang Melayu, orang Cina, orang India, orang Iban, orang Kadazan, Dusun, Murut dan sebagainya. Tetapi kita perlu akui bahawa mereka agihan kekayaan negara itu tidaklah seimbang. Sebab itu kita perkenalkan satu dasar baru. Dasar untuk mengagih kekayaan negara secara sama rata dan secara adil. Inilah rancangan kita yang terkini. Tetapi apabila kita cuba menolong orang Melayu, maka ada orang yang berkata, ya, yang miskin bukan saja Melayu, orang Cina pun miskin juga, orang India pun miskin. Kita akui bahawa mereka juga miskin, tapi kita dapati mereka lebih mampu mengatasi kemiskinan mereka daripada orang Melayu. Orang Melayu entah bagaimana memerlukan bantuan, sokongan dasar daripada kerajaan. Tuan-tuan dan puan-puan, saya giat dalam politik ini lebih daripada 70 tahun. Dulu semasa saya kecil lagi, saya lihat negara kita ini. Dan saya lihat negara kita ini berkembang maju selama 80 tahun. Dan saya lihat bagaimana terpisahnya kaum-kaum. Ada kaum yang menjadi kaya, ada kaum yang terus miskin. Orang-orang asing yang datang ke Malaysia, datang ke sini untuk bekerja sebagai buruh kasar. Tetapi anak cucu mereka sekarang sudah jadi begitu kaya. Bermakna bahawa mereka mampu memajukan diri mereka. Sedangkan orang Melayu tidak begitu cekap dalam bidang perniagaan, dan dengan itu mereka tidak dapat memperkayakan diri mereka. Sebab itulah kita perlu satu kerajaan yang mana elemen Melayunya kuat, supaya mereka boleh mempertahankan kedudukan orang Melayu. Hari ini kita lihat ramai daripada anak-anak kita yang dapat belajar di luar negeri, dan mereka berjaya apabila dia dihantar untuk belajar di luar negeri. Sebabnya ialah kerana dasar kerajaan yang dipilih oleh kita. Tetapi apabila kita dapati kerajaan yang kita pilih menyeleweng, seperti yang berlaku dengan Datuk Seri Najib, maka
perlindungan terhadap orang Melayu sudah hilang dan peluang-peluang kita juga akan hilang. Ini akan jadi masalah besar kepada kita. Saya lihat umpamanya, kerana orang Melayu miskin, mereka tidak dapat tinggal dalam bandar-bandar. Kerana di bandar memang kos sara hidup tinggi dan mereka tak mampu tinggal dalam bandar. Mereka mempunyai tanah dalam bandar. Datang orang yang kaya tawar untuk membeli tanah mereka dan mereka pun jual. Dan mereka pindah daripada bandar ke luar bandar. Ini kita lihat umpamanya di Kuala Lumpur. Tetapi Al-Ustaz juga begitu. Mereka jual tanah, pindah jauh daripada bandar. Bandar membesar sampai ke tanah mereka bau. Dan sekali lagi, mereka ditawar harga yang tinggi dan mereka jual tanah dan berpindah lagi jauh daripada bandar. Hari ini kalau kita tak jaga, maka orang Melayu akan tinggal di pinggir-pinggir hutan saja. Ya, bila saya berkata demikian, ramai yang berkata, tetapi dalam bandar sekarang orang Melayu ramai. Ya, setengah-setengah tempat ada yang ramai. Tetapi kalau kita lihat orang Melayu di Kuala Lumpur, mereka tinggal di kawasan setinggan. Ya, bilangan mereka ramai, tapi mereka tinggal di kawasan setinggan. Apakah kita orang Melayu, yang mana negara kita ini adalah kita punya, dan kita jadi puak yang miskin dalam sebuah negara yang kaya? Sebab itu kita perlu ambil berat tentang nasib masa depan kita. Kalau kita tubuh bersatu, sebabnya ialah kerana parti UMNO yang ditugas untuk melindungi orang Melayu sudah menyeleweng menjadi parti penyamun dan penyangang. Dengan itu kita tubuh parti bersatu untuk kita jatuhkan kerajaan UMNO yang menyeleweng ini. Dan kita berjaya. Kita berjaya kerana kita sedar dan kita dapat menolak segala sogokan yang diberi supaya dalam pilihan raya yang ke-14 Parti Pakatan Harapan dengan bersatu di dalamnya telah mencapai kejayaan dan kita dapat jatuhkan kerajaan Najib Tun Razak yang menjadi kerajaan kleptokrat. Itulah kejayaan kita, alhamdulillah. Tetapi malangnya seperti yang kita tahu, hari ini separuh daripada parti bersatu ini sudah dicuri, kena hijack oleh pemimpinnya. Kerana apa? Kerana pemimpin itu ingin jadi Perdana Menteri. Tuan-tuan dan puan-puan, kita mesti tebus balik parti kita. Dan kita bukan saja tebus balik parti, tetapi juga maruah. Kita mesti jaga maruah kita supaya dunia akan hormati kita dan tidak pandang rendah, pandang hina kepada kita. Sebab itulah saya amat menghargai kehadiran tuan-tuan dan puan-puan. Saya yakin tuan-tuan dan puan-puan semua sedar bahawa kita orang Melayu ini lemah dalam bidang tertentu dan kita perlu kekuatan politik untuk menjaga supaya kita dapat mengatasi kelemahan kita. InsyaAllah kalau kita bersemangat, kalau kita kuat iman dan kita tidak mudah disogok dengan wang, kita dapat kembalikan kekuatan kita untuk merebut balik parti yang kita tubuh khusus untuk menghapuskan
kleptokrat ini. Inilah harapan kita, dan saya harap kita semua faham tentang apa yang sedang berlaku dalam negara kita. Saya amat berterima kasih kerana kesedaran yang ditunjukkan oleh begitu ramai yang hadir pada malam ini. Ialah kerana wabak COVID-19 ini, kita tidak boleh ada rapat umum kerana kita tak boleh terlalu rapat. Tetapi alhamdulillah kita dapat juga kumpul sebilangan yang tidak kecil dalam dewan ini. Kita hormati arahan untuk menjaga kesihatan negara kita. Tetapi berkenaan dengan kemerosotan politik negara, ini menjadi tanggungjawab kita bersama. Saya berdoa, saya mohon supaya kita semua berdiri tegas dan berjuang bukan untuk duit, bukan untuk jawatan, tetapi untuk bangsa kita, untuk negara kita, untuk agama kita. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau boleh tak apa lah. Sebab tak kata yang kalau contoh ada klien tanya